Okey, start lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita bertemu kembali hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya, setelah lama kita bercuti, ustazah lah, kan banyak kali tak ada. Dan kita telah melalui Ramadan, alhamdulillah, dan dah Syawal pun, dah hari ni hari ke berapa dah? Hari ke berapa belas dah? Dekat 20 dah kan? Jadi selamat raya, maaf zahir batin lah. Ya. Mudah-mudahan bekalan tarbiyah pendidikan yang kita dapat dalam Ramadan yang lalu tu boleh kita bawa kepada kehidupan kita seterusnya. Ya. Nampaknya raya tahun ni kita lama kan? Ustazah lah rasa macam beraya sangat. Sebab hari tu kita tak sempat ziarah, tak buat tu, tak buat ni. Ini macam banyak pula nak qada'nya. Mudah-mudahan apa? Itulah kita ingat jugalah kan? Raya tu yang penting tanda kita bersyukur kan. Orang tak nak raya tak boleh juga. Sebab tu hari pertama hari raya tu kita kena buka puasa, tak boleh puasa kan. Dan kita takbir, tu tanda kita bersyukur pada Allah SWT. Takbir tahmid, kita memuji-muji Allah lah. Ya. Dalam Islam kalau ikut satu hari tu je hari raya. Tapi tak apalah. Kita ambil kesempatan waktu raya, waktu ni, Syawal ni, kita eratkan ukhuwah antara kita, silaturahim kan. Dan dah balik bekerja pun mungkin di tempat kerja pun ada bagi jamuan-jamuan raya kan. Tak apalah, kita ambil kesempatan. Jadi hari ni Ustazah bercadang, kita sebenarnya Ustazah ingat hari ni je, tapi insyaAllah kalau semua setuju kita akan masuk kepada surah Al-Kahfi lah selepas habis surah Mukminun ni, tak banyak dah, sikit je. Jadi hari ni Ustazah nak ambil kesempatan Syawal ni, kesempatan hari Jumaat ni nak ajak sama-sama baca suratul Kahfi. Kita tak sempat lah kalau baca satu surah. Kita baca ayat 10 awal dan ayat 10 akhir. Ini sebab banyak fadilat surah Al-Kahfi ni jika kita baca pada hari Jumaat. Rasulullah SAW suruh kita, galakkan kita hari Jumaat ni baca surah Al-Kahfi. Selain daripada banyak-banyak salawat. Antara fadilatnya, Rasulullah SAW sebut daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil Jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maksudnya, sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia disinari cahaya sehingga Jumaat berikutnya. Sinari cahaya ni maknanya cukup besarlah. Cahaya penting kepada kehidupan kita. Jadi disinari cahaya tu maknanya kita ada cahaya Allah. Ada nur. Kan? Bukan saja nur tu kita kata kita nak nur pada wajah, nur pada kehidupan kita, pada perasaan kita. Nur ni petunjuk dalam apa? Petunjuk Allah. Cahaya daripada Allah. Kita bayang nur ni macam kita bawa lampu pelita lah dalam gelap. Ada nur ni kita boleh suluh. Nampak jalan. Kan? Ada nampak jalan. Jadi bila Allah SWT kurniakan nur ni, dia akan ada kesan dalam hidup kita. Nak buat keputusan, kita ada cahaya Allah. Kita boleh, maknanya Allah beri petunjuk kita buat keputusan yang betul. Kita nak tindakan kita semuanya ada petunjuk daripada Allah. Jalan yang benar, jalan yang salah, boleh kita bezakan dengan adanya nur daripada Allah SWT. Ya. Jadi mudah-mudahan berkat kita baca surah Al-Kahfi ni, Allah SWT kurniakan nur untuk kita. Seminggu hingga Jumaat depan. Jumaat depan kita baca pula. Seminggu pula sambung. Kita masih ada cahaya Allah tu kepada kita dalam kehidupan kita untuk kita jadikan sebagai
panduan, sebagai obor menyuluh kehidupan kita. Okey, insya-Allah kita sama-sama bacalah. Kita baca ayat 1 hingga 10, kemudian kita sambung ayat 100 hingga 110. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Boleh baca sama-sama lah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Okey, kita sambung 110. 100 hingga 110. Ya kan kalau nak baca penuh tadi. Terlajak. Boleh juga nak baca semua tapi takut masa lama pula kan. Kau nak baca semua? Kita baca 10 lah. 100, ayat 100. Okey. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Kita tengok dia punya terjemahan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Muhammad SAW kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya suatu yang bengkok atau terpesong. Selepas iwajah tu ada saktah kan? Saktah kita berhenti sekejap, lepas tu kita sambung dengan ayat berikutnya. Nafas tak lepas ya. Yang kedua, terjemahan dia. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas, iaitu Al-Quran tetap benar dan tepat sekali. Tepat segala yang terkandung di dalamnya. Al-Quran juga menjadi pengawasan dan penjaga segala kebaikan dan kepentingan dunia dan akhirat yang diperlukan oleh umat manusia. Ia juga menjadi pengawasan dan penjaga kitab-kitab suci yang diturunkan dahulu dengan jalan menetapkan kebenarannya dan menerangkan perkara salah yang timbulnya dari pindaan dan pokok tambah yang dilakukan oleh ahli kitab itu. Jadi maknanya terjemahan di situ, saya sambung sikit ni, turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang yang ingkar. Yunzir ba'san syadidah tu. Nazir tu khabar apa maknanya berita yang berita amaran dengan azab yang sekeras-kerasnya dari sisi Allah. Yunzir ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Jadi ayat yang kedua ni menerangkan tentang Al-Quran. Ayat di atas ayat pertama tadi Allah SWT mengajar kita memuji Allah. Memuji Allah.
Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi. Memuji Allah yang menurunkan kepada kita kitab sebagai panduan. Jadi yang layak kita beri pujian dalam bagi kita sebagai hamba hanyalah Allah SWT. Yang lain kalau Allah izinkan kita memuji makhluk, walau bagaimanapun ianya akan kembali pada Allah juga. Jadi bila kita puji itu kita ingatlah yang menjadikan orang yang kita puji, suatu yang kita puji itu pun juga Allah SWT lah. Jadi sebab tu bila kita puji sebut Alhamdulillah. Dan yang ini mengandungi maksud yang layak dipuji bagi seorang hamba hanyalah Allah SWT. Dan ayat 3 makithina fihi abada. Mereka tinggal tetap di dalamnya selama-lamanya. Ini lanjutan ayat ini, lanjutan daripada ayat kedua itulah. Allah sebut tentang orang-orang yang diberikan khabar gembira, iaitu orang yang melakukan amal soleh dan mereka akan tinggal tetap di dalamnya, dalam balasan yang baik kepada Allah SWT. Jadi disebut oleh para mufassirin, ini maksudnya balasan syurga lah. Dan ayat keempat, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. Ini jadi Al-Quran ini memberikan penjelasan tentang konsep akidah yang sebenarnya. Jadi Allah SWT itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menyalahi dengan apa yang disebut oleh mereka yang menganggap bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini jawapan kepada orang-orang Nasrani lah. Ya. Jadi yakni sebagaimana yang didakwakan oleh kaum musyrik Arab yang mengatakan bahawa malaikat, ini orang itu juga tentang orang musyrik, orang-orang kafir, orang yang mensyirikkan Allah yang mengatakan bahawa malaikat adalah anak Tuhan. Ada juga yang mengatakan malaikat anak Tuhan. Jadi ini adalah jawapan kepada akidah mereka yang salah itu. Selain daripada kaum Nasrani kan yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Serta juga kaum Yahudi yang mengatakan bahawa Uzair adalah anak Tuhan. Jadi Al-Quran adalah jawapan yang pertamanya tentang persoalan akidah. Siapa Tuhan kita yang sebenar? Jadi dalam surah Al-Kahfi ini Allah jelaskan di awal-awal ni lagi tentang kesalahan orang-orang musyrik, orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang mengatakan Allah tu ada anak dan sebagainya lah. Jadi Allah tetap Allah yang esa, tidak ada sesuatu pun yang seumpama dengannya. Dia adalah Tuhan yang kita kata Rabb, kita sebut Allah sebagai ilah. Dan ayat kelima, ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sebenarnya mereka tiada mempunyai sembarang pengetahuan mengenainya dan tiada juga bagi datuk nenek mereka. Besar sungguh perkataan syirik yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan perkara yang dusta. Ini dakwaan orang kafir yang mempersekutukan Allah dengan yang mempersekutukan Allah. Jadi mereka sebenarnya tak ada pengetahuan. Hanyalah rekaan yang dusta yang berlanjutan dalam kalangan mereka sejak turun-temurun. Jadi mereka hanya pegang pada pandangan nenek moyang mereka. Pandangan orang dulu. Begitulah yang mereka terus pegang. Jadi Allah SWT jelaskan sendiri apa yang mereka anggap itu adalah sebenarnya salah. Jadi Allah sebut sendiri tentang siapa dia yang sebenarnya, apa akidah yang sebenarnya. Jadi dalam kitab-kitab terdahulu itu semua dah salah. Asalnya Allah SWT bagi maklumat bukan begitu, tapi telah diubah. Bila dah diubah, ada pengembangan itu, Allah turunkan kitab baru. Allah jelaskan lagi tentang akidah tauhid. Tapi sikap manusia ni suka ikut
pandangan orang lama, tak berani nak ubah. Masih suka nak pegang pada pandangan nenek moyang. Itulah jadinya. Dan dalam masyarakat kita pun, kadang-kadang orang kita susah nak menerima perubahan. Sebab apa? Sebab dari dulu dah. Dari dulu dah kita pegang macam ni. Dari dulu dah kita percaya macam ni. Kan? Dalam hal-hal yang lain. Perkara khurafat. Perkara bid'ah. Kan? Perkara bid'ah dan khurafat tu maknanya masalah dia bila dia menyentuh tentang akidah. Bila pakai tangkal, menyembah, memuja keramat. Selain daripada yang memang sembah patung semua tu, yang memang kata Tuhan ni ada banyak, semua memang itu jelas lah. Tapi kadang dalam adat budaya kita pun ada pengaruh-pengaruh agama lain yang kadang kita tak perasan. Kita pegang, jadi pegangan kita. Kita kata beriman kepada Allah, mengaku Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kadang-kadang dalam amalan tu kita masih pegang pada amalan nenek moyang. Yang mereka pun tak tahu mereka silap. Kita tak tahu mereka silap. Kadang kita tengok orang letak gunting kan. Letak gunting bawah buayan baby. Pernah tengok tak? Sebab katanya nak jaga daripada gangguan jin syaitan. Besi. Ya? Besi? Letak gunting besi. Kadang bila uri kan? Tanam uri dengan pensel, tanam uri dengan apa tu semua. Dia ada sebab orang buat macam tu. Sebenarnya itu salah. Kan salah. Kalau sekadar kita buat tu pasal ada sebab-sebab yang misalnya letak garam dekat uri tu tak apalah. Sebab nak mencegah apa tu bakteria tu nanti kan kalau letak garam tu dia memang ini mencegah pembiakan bakteria kan, dia kurang sikit bau. Kita kadang-kadang nak buang perut ikan ke nak buang udang ke, busuk kan bau tu, kita letak garam. Dia kurang sikit bau tu. Jadi macam tu lah kalau kita letak garam masa uri tu nak ditanam, dia basuh kemudian letak garam. Dengan niat kita supaya tak busuk nanti. Kadang orang tak tahu, dia percaya lain pula. Kena letak garam tu, kena letak besi, kena letak pensel, kena letak paku apa semua. Nak halau jin. Nak halau jin syaitan. Letak pensel supaya anak tu nanti besok jadi orang pandai membaca, pandai menulis. Jadi orang yang bijak. Adalah benda-benda tak tahulah sekarang orang tak buat dah kot. Dulu ada orang buat macam tu. Jadi ini kepercayaan khurafat. Orang dulu buat, dia orang pun tak tahu. Jadi bila kita dah tahu, kita tak boleh lagi meneruskan amalan tu. Banyak kan benda-benda tu kita anggaplah orang dulu tu tak tahu. Bila kita dah ada ilmu, kita tak payah lagi nak buat. Okey, ayat yang berikutnya. Ayat 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maknanya, terjemahannya, maka jangan pula engkau, wahai Muhammad SAW, membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Jadi ini Allah SWT bagi peringatan kepada Rasulullah. Allah SWT bagi semangat kepada Rasulullah. Allah SWT pujuk Rasulullah SAW. Janganlah perbuatan mereka yang keterlaluan ini menyebabkan duka cita baginda yang keterlaluan. Yang sangat duka cita kan. Jadi sangat duka cita, janganlah sampai Rasulullah kecewa sampai akhirnya baginda sendiri berada dalam keadaan bakhi'un nafsa, maknanya membidasakan diri kamu. Maknanya ialah orang kalau terlalu kecewa kan, kadang-kadang kita terlalu kecewa, kadang kita jadi mangsa. Jadi Allah SWT bagi peringatan, bagi motivasi kepada Rasulullah, pujuk Rasulullah dengan ayat ini. Jadi yakni kalau kaum keterangan ayat ini, yakni kalau kaummu wahai Muhammad SAW enggan juga beriman kepada Al-Quran dan enggan memeluk Islam sebagaimana yang kamu harap-harapkan,
Janganlah kamu membinasakan dirimu dengan menanggung duka cita terhadap mereka. Tugasmu hanya menyampaikan perintah Allah. Dan Allah jualah yang memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini Allah pujuk Rasulullah. Begitu jugalah kalau kita menyampaikan kebenaran, Allah SWT suruh kita pujuk diri sendiri. Pujuk diri sendiri. Kita yakin pada Allah bahawa mereka ni tak dapat petunjuk, tak nak ikut, itu maknanya bukan bidang kuasa kita dah. Bukan bidang kuasa kita dah nak apa? Nak paksa. Jadi kita kembali pada Allah SWT. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya. Itu cuma ayatnya, huraian ayatnya. Yakni janganlah engkau, iaitu wahai Muhammad SAW, bersusah hati tentang orang-orang yang ingkar itu. Sebenarnya kami telah jadikan segala yang ada di bumi sebagai perhiasan bagi bumi dan penduduknya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang bersyukur lalu beriman dengan mengerjakan ketaatan, dan siapa pula yang ingkar. Ya Allah SWT kata, Allah SWT menyebut bahawa dia maha mengetahui apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah ujian. Kalau ada yang orang yang tidak mau beriman, itu juga adalah ujian daripada Allah SWT. Jadi kita kena kembali pada Allah. Allah SWT menyebut kepada Rasulullah SAW, Allah nak uji siapa yang antara hamba-Mu yang taat, siapa antara umat-Mu yang taat, siapa yang tidak taat. Jadi yang tidak mau taat tu, mereka dah diberikan petunjuk, diberikan jalan, diberikan pilihan, tapi mereka tidak mau memilih, itu bukan bidang kuasa mulut lagi. Kata Allah kepada Rasulullah SAW. Yang beriman, jadi siapa yang beriman tu, ada yang beriman itu kena bersyukurlah. Itu hidayah daripada Allah. Itu hidayah daripada Allah. Kalau Allah tak beri hidayah, tak beriman juga lah. Jadi kita beriman pada Allah, kita bersyukur pada Allah SWT. Allah yang memberikan kita hidayah. Kalau kita hendak, Allah tak bagi, tak boleh juga lah. Kemudian ayat berikutnya. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu punah ranah sebagai tanah yang tandus. Yakni semua itu pada ketika hampir kiamat kelak akan punah ranah. Allah SWT jadikan kehidupan, Allah SWT jadikan dalam kehidupan ini, Allah SWT kurniakan bagai nikmat, dan Allah berikan peringatan bahawa semua itu juga, semua yang ada di bumi ini dan bumi ini seluruhnya akan kembali menjadi tandus juga, menjadi akhirnya Allah SWT akan ketika tiba waktunya akan musnah juga. Am hasibta anna ashabal kahfi waqim kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad SAW, bahawa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Ini berkaitan dengan ashabul kahfi. Jadi surah kahfi ni ambil daripada tentang ashabul kahfi. Ashabul kahfi ni orang yang berlindung dalam gua, berada dalam gua. Huraian ayat ni, ashabul kahfi artinya penduduk gua, dan ar-raqim itu pula ialah nama anjing ashabul kahfi atau batu bertulis. Ada dua pendapat. Satu kata anjing, ar-raqim itu anjing yang bersama-sama ashabul kahfi ni. Dan yang satu lagi pendapat mengatakan bahawa ar-raqim tu maksud dia satu batu bertulis yang dicatat atau dirakamkan padanya nama-nama mereka. Ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ni, yang penting di sini adalah kisah Ashabul Kahfi. Ada 7 orang anak muda yang telah
melarikan diri daripada pemimpin yang zalim kerana mereka beriman pada Allah SWT. Mereka nak ditangkap, disiksa, jadi mereka nak menyelamatkan akidah tu, mereka pergi berlindung. Akhirnya masuk dalam gua. Masuk dalam gua tu seramai 7 orang. Mereka 7 orang dan satu lagi dan bersama dengan Ar-Rakim yang dikatakan anjing. Anjing sebagai peneman tu lah. Ya. Ada kisahnya nanti kita tengok. Kisah mereka sebagaimana yang diceritakan dalam ayat-ayat yang berikutnya sungguhnya menakjubkan sebagai salah satu dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi janganlah disangka bahawa kisah mereka sahaja yang menakjubkan. Bahkan kejadian langit dan bumi serta segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah itu lebih menakjubkan lagi. Ini Allah sebut dalam ayat ini. Cerita tentang Ashabul Kahfi ni memang kisah yang ajaib lah. Sebab mereka tidur lama kan. Beratus tahun tidur dalam tu. Mereka sendiri pun bila bangun tu macam tak sedar apa yang berlaku. Tak tahu apa yang berlaku. Ini salah satu daripada kisah ajaib lah. Jadi Allah SWT sebut dalam ayat ni. Ini salah satu tanda kekuasaannya. Tetapi banyak lagi kisah lain. Perkara lain yang sebenarnya yang patut kita rasa takjub dengan Allah. Ya? Ustazah, nanti kita tengok. Ustazah boleh tanya, waktu berlaku tu Ashabul Kahfi, itu waktu Nabi mana ya? Ada diceritakan ni zaman Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. Ada ikut mufassirin ada sebut macam kisah Nabi Isa. Okay. Jadi kisah Nabi dalam Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW ni jawapan kepada persoalan yang tak terjawab lah. Diceritakan kafir, orang Yahudi meminta supaya orang kafir Quraisy masa zaman Rasulullah bertanya kepada Muhammad SAW, Rasulullah waktu tu. Jadi Rasulullah tak ada jawapan sebab tak tahu benda tu dah berlaku lama kan. Jadi orang Yahudi dia ada kitab. Mereka ada ahli kitab, mereka baca kitab. Tapi orang kafir Quraisy di Mekah mereka tak ada kitab. Mereka tak ada mana-mana kitab sebelum tu. Jadi orang Yahudi yang ada waktu tu mereka semua orang Quraisy tu, kafir Quraisy tu bertanya kepada Rasulullah. Nak buktikan bahawa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul. Tapi Rasulullah waktu mula-mula tu tak ada jawapan juga lah, tak turun wahyu. Akhirnya turun ayat ni, itu ada jawapannya. Maknanya orang-orang Yahudi ni dia tahu tentang perkara ni. Ada dalam kitab mereka. Tapi jawapannya tu mereka tak tahu. Peristiwa tu berlaku di zaman mereka. Ini ikut mufassirin lah. Dah lama sebelum ni Rasulullah tak pernah dengar cerita, Rasulullah pun tak tahu. Jadi Rasulullah tertunggu-tunggu jawapan daripada Allah. Akhirnya inilah jawapannya. Ya, dalam surah Al-Kahfi ni jawapan. Jadi perkara ajaib lah. Bagi mereka, mula dia nak uji Nabi Muhammad SAW, nak uji Rasulullah tahu ke tak. Kalau tahu, betul lah Nabi. Akhirnya beliau Rasulullah tahu dengan jawapan daripada Allah. Yang tak nak beriman tu tak beriman juga. Yang nak beriman, akhirnya beriman. Ini bukti bahawa Muhammad adalah benar Rasulullah. Dia tak berada di zaman itu, tapi dia ada jawapan sebab apa? Sebab dapat wahyu daripada Allah. InsyaAllah nanti ayat berikutnya ni ada cerita yang agak detail lah tentang mereka ni, dan huraian ni ada para mufassirin memberikan sedikit huraian lah. Dan ayat 10, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatkanlah peristiwa tatkala serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Al-Fityah. Mereka ni golongan orang muda. Ini suatu keistimewaan yang Allah SWT nak tunjuk pada orang muda. Mereka ini orang muda yang hebat. Yang tak sanggup gadai agama kerana kepentingan hidup mereka. Diceritakan juga dalam Allah Alam lah tentang ini, tak ada hadis
yang ceritakan dengan yang ya, hadis tak ada menceritakan, tapi mufassirin ada ceritakan bahawa mereka ini golongan anak-anak orang kaya. Orang-orang yang hidup mewah, hidup senang lenang, boleh sangat mereka nak tinggalkan agama kerana kepentingan mereka kan. Tapi mereka tidak berbuat begitu. Ya. Ini Al-Fityah tu. Mereka adalah golongan orang muda, 7 orang muda. Maknanya, dan terus, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Ini doa mereka. Doa ni doa daripada Al-Quran. Kita boleh jadikan ini sebagai apa? Amalan kita, sebagai doa kita, doa daripada Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Minta petunjuk, minta rahmat dan petunjuk daripada Allah SWT. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Wahai lana min amrina rasyada. Hafal doa ni. Okay? Mungkin ada yang dah hafal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Selalu kita baca doa ni untuk minta petunjuk, minta kasih sayang, rahmat Allah, minta Allah SWT sentiasa beri kita petunjuk jalan yang benar. Ya. Dan maknanya mereka ni berdoa lah, mereka berdoa. Ya. Dalam gua tu berdoa, minta Allah SWT memberikan mereka itulah petunjuk. Ya. Peristiwa Ashabul Kahfi ini berlaku pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ini uraian dia. Siapakah orangnya Ashabul Kahfi dan di manakah negerinya? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Kerana yang penting ialah pengajaran dan contoh teladan yang terdapat dalam kisah mereka. Jadi Al-Quran tak cerita dengan detail. Tapi mesejnya sampailah kan. Biasalah kita tahu bila Allah tak sebut, itu bermakna tak ada masalah. Mesej boleh sampai. Kita tak kenal orang ni pun, mesej boleh sampai. Tapi Allah sebut juga fityah. Allah sebut golongan muda, ini penting. Allah menyebut ini penting, bermakna penting. Allah nak sebut kepada kita bahawa mereka adalah orang muda. Ya? Ini nak bagi motivasi kepada golongan muda lah. Ya? Orang muda jadi orang-orang yang hebat, orang yang pertahankan agama, orang yang sebut dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Ya? Jadi ini Allah sebut. Tapi Allah tak sebut nama, Allah tak sebut siapa sebenarnya mereka ni, anak siapa, daripada mana, Allah tak sebut. Jadi siapakah orangnya, Ashabul Kahfi dan di manakah negerinya, Allah tak sebut. Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya diterangkan bahawa mereka ialah beberapa orang anak-anak muda yang beriman, yang telah melarikan diri ke gua itu untuk beribadat kepada Allah yang Maha Esa, sambil berdoa semoga mereka beroleh selamat dan diberi petunjuk hidayah. Mereka berlindung di situ kerana rajanya yang kafir menindas orang-orang yang beriman. Ini doa sebelum dia tidur lah. Dan sebelum mereka tertidur tu mereka berdoa. Ya? Akhirnya Allah SWT berikan keselamatan kepada mereka dalam kisah seterusnya. Ya? Mereka tertidur. Dengan anjing-anjing tu tertidur. Digambarkan anjing tu, Ar-Raqib tu digambar, diceritakan dia duduk dalam keadaan, ayat seterusnya nanti, duduk dalam keadaan dia matanya celik. Orang-orang tu pun digambarkan tidur tapi mata macam celik. Anjing tu duduk. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT nak menyelamatkan mereka. Jadi orang lalu mungkin nampak, tapi disebabkan tengok ada anjing tu duduk, yang tu orang-orang yang ada tu pun semua tak nampak macam tidur kan, mata celik. Jadi tak ada siapalah nak kacau. Anjing ada tu mereka tak berani nak kacau. Ini salah satu daripada keajaiban Allah SWT. Allah buat semua tu menunjukkan dia Maha Kuasa. Dia boleh melakukan segala-galanya. Menidurkan orang yang mati, menidurkan dan bangunkan balik itu taklah susah. Sedangkan orang mati
boleh dihidupkan balik, kan? Mati dah hancur semua, tak ada apa, tulang-tulang semua hancur pun boleh bangkit daripada kubur dalam keadaan seperti mana mereka hidup, seperti mana kita hidup. Itu menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Ini 10 ayat ni. Ayat 10 lagi tu nanti kita tengok kemudian lah. Jadi itulah, Ustazah nak baca sikit daripada buku ni tentang mukaddimah surah ni. Tadi patut baca awal tapi tak apa dah sebab kita dah terjemah. Jadi Ustazah terus ni tadabbur sikit lah. Mukaddimah Suratul Kahfi. Surah ini diturunkan di Makkah mengandungi 11 ayat. 110 ayat. Dinamakan Suratul Kahfi kerana perihal penduduk gua itu ada disebutkan pada ayat 9 tadilah hingga 26. Jadi ayat akhir tadi 100 hingga 110 tu Ustazah tak nak uraikan, nanti kita kemudian kan. Intisari kandungan. Surah ini menerangkan kebenaran Al-Quran, menegaskan dasar tauhid serta menedahkan kesesatan kaum kafir yang mendakwa secara dusta bahawa Allah Subhanahu Wa Taala beranak pinak. Dakwaan itu ayat-ayat awal tu jawapan kepada mereka yang mensyirikkan Allah SWT. Bagi menjawab pertanyaan kaum kafir pada Nabi Muhammad SAW yang hendak menguji kebenarannya, Allah Ta'ala menceritakan perihal Ashabul Kahfi. Orang kafir lah yang nak menguji kebenaran Nabi Muhammad SAW, jadi Allah bagi jawapan. Allah bagi cerita tentang Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Mereka ialah serombongan anak-anak muda yang beriman yang telah melarikan diri ke sebuah gua untuk beribadat pada Allah Ta'ala dengan bebasnya kerana rajanya yang kafir menindas orang yang beriman. Tadi sebut dah. Kemudian diterangkan sungguh pun kisah mereka menakjubkan kerana mereka telah ditidurkan di situ selama 309 tahun ya, lalu dibangkitkan dalam keadaan yang asal sebagai salah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kejadian langit dan bumi dan segala isinya yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala itu lebih menakjubkan lagi. Allah sebut satu contoh kehebatan Allah SWT. Ya? Banyak perkara ajaib boleh berlaku. Dan dalam kehidupan kita banyak lagi yang patut kita tengok, yang peristiwa, perkara yang berlaku, benda yang wujud yang menggambarkan satu keajaiban yang menggambarkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha bersifat Maha mengetahui, Maha memahami dan Maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Selepas itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya supaya sentiasa membaca Al-Quran dan menurut ajarannya. Tiada siapa pun yang dapat mengubah apa yang telah ditetapkan dan dijanjikannya. Jika ada yang ingkar, maka orang itu tidak akan terlepas dari hukuman Allah yang menguasai segala-galanya. Tadi ayat-ayat awal tadi kan, Al-Quran ini sebagai bashir, sebagai nazir, berita, amaran kepada orang yang ingkar, orang yang tidak nak beriman, orang yang musyrik, dan sebagai bashir, khabar gembira kepada orang yang beriman. Selepas itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya supaya sentiasa setelah mengemukakan misal perbandingan mengenai orang kafir dan orang-orang yang beriman dan mengenai kehidupan dunia yang pada mulanya berkembang biak tetapi akhirnya akan lenyap juga. Lalu ditegaskan bahawa harta benda dan anak pinak ialah perhiasan hidup di dunia. Dan bahawa amal-amal soleh yang kekal faedahnya lebih baik di sisi Allah Ta'ala sebagai pahala balasan. Dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Maknanya Allah sebut bahawa tentang kehidupan orang yang beriman, kehidupan orang yang tidak beriman, dan Allah sebut bahawa dunia ini dan segala isinya dan segala nikmat yang diberikan kepada kita itu adalah sementara. Kita boleh ambil dan kita boleh menikmatinya, tapi kena ingat bahawa harapan yang lebih besar perlu kita
kita letak kepada harapan akhirat untuk hidup bahagia di akhirat. Jadi dunia sepatutnya menjadi alat untuk bahagia di akhirat. Jadi kita ambil dunia bukan untuk dunia saja, untuk dunia dan akhirat. Allah sediakan dua-dua, kita ambil dua-dua. Kalau ambil dunia saja boleh dapat, tapi di akhirat besok rugilah. Kalau ambil akhirat saja pun rugi jugalah, sebab Allah sediakan dua-dua. Jadi kita kena jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Macam mana apa yang patut kita buat dalam menikmati segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, segala kurniaan Allah kepada kita tu, kita nak macam mana kita nak menggunakannya, menikmatinya, panduannya ada dalam Al-Quran. Ya. Yang ini kekayaan dan anak pinak yang ramai memanglah baik. Uraian di sini. Bahkan menjadi perhiasan dunia yang sangat-sangat diperlukan. Tetapi janganlah dijadikan anak pinak dan harta benda itu untuk kesenangan dan perhiasan di dunia semata-mata. Bahkan hendaklah kita berusaha menjadikannya sebagai jalan dan alat bagi menerbitkan amal-amal yang soleh yang kekal faedahnya untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di akhirat sana. Maknanya dalam surah Al-Kahfi inilah ada cerita-cerita tentang perkara ini. Oleh itu, sungguh beruntung orang-orang yang dapat berusaha untuk kebaikan dunia dan akhirat ini. Diceritakan pula kisah Nabi Musa dalam surah ini. Ada seterusnya nanti. Kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Sebagai membuktikan bahawa Allah jualah yang berkuasa mengurniakan ilmu pengetahuan kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian diceritakan perihal Zulkarnain, seorang raja yang beriman dan soleh, bijaksana dan memerintah dengan adil untuk menyekat pelanggaran kaum-kaum Ya'juj dan Ma'juj yang kejam ke atasnya. Ia telah mendirikan tembok besi yang kukuh. Kisah Zulkarnain. Ini kisah Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain ini bukan Alexander the Great yang kita pernah belajar ya. Itu lain. Ini kisah Zulkarnain dalam Al-Quran ini. Kalau ikut apa para ulama tafsir, dia bukan Zulkarnain itulah. Surah Al-Kahfi ini diakhiri dengan menerangkan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Ayat 1 hingga 110 tadi ada. Tentang ini. Yang tidak terhingga. Ya. Dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya menegaskan kepada umat manusia seluruhnya bahawa ia seorang manusia dan bahawa ia diutuskan untuk menegakkan dasar tauhid dan mencegah perbuatan syirik. Jadi itulah ya. Ini antara kandungan. Ini secara ringkasnya kandungan surah Al-Kahfi. Tentang akidah. Banyak tentang akidah. Tentang keimanan. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah Makkiyah. Surah Makkiyah dia penekanannya ialah tentang aspek akidah, pemikiran. Tentang asas kehidupan yang bermula daripada dalam. Tentang iman. Kalau ayat-ayat tentang syariat itu banyak diturunkan di Madinah. Jadi tentang syariat ini tentang amalan. Jadi yang lebih penting adalah akidah. Sebab tu ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan di Mekah tu turunannya memakan masa lebih lama, 13 tahun. Maknanya nak tanam keimanan itu lebih penting dan lebih sukar. Dan akidah ini adalah akhirnya dia menjadi tonggak. Dia tonggak kepada kehidupan. Syariat itu dia datang kemudian. Bila kita dah ada keimanan, iman bukan hanya untuk kita yakin dalam hati saja, kena buktikan dengan amalan. Jadi syariat Allah turunkan kepada kita dan panduannya adalah daripada Al-Quran. Kita beriman pada Allah SWT. Keimanan kepada tauhid mesti diikuti dengan syariat, melaksanakan syariat seperti mana yang Allah SWT telah tentukan kepada kita. Jadi sumber syariat adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza astaghfirullah. Jadi kita akhirilah dengan surah Al-As dan Asbab Kafarah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, insya-Allah Ustazah. kita sambung minggu depan, 2 minggu lagi lah kan. Jadi InsyaAllah. Ustazah rasa nak habiskan sedikit lagi surah Mukminun tu, lepas tu kita sambung yang ni. Okey. Okey. Okeylah. Bismillah. Assalamualaikum. Kesalam. Bye.